Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang cikgu sambung ya. Untuk yang cikgu janji tadi itu kan cikgu sambung, iaitu macam mana kita menyediakan macam mana kita menyediakan belanjawan tunai. Belanjawan tunai yang melibatkan soalan-soalan aras tinggi lah. Dia punya pelarasan tu lah. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada soalan yang seterusnya tu, ada satu fakta penting yang perlu kamu tahu adalah, mengapakah belanja susut nilai aset bukan semasa dan peruntukan hutang ragu tidak dicatat dalam belanjawan tunai? Jika ini berlaku, jika kamu jumpa ada soalan ataupun dalam butiran tu, contohnya dalam soalan ni ada yang bercakap tentang belanja susut nilai ataupun belanja hutang ragu. Kamu tidak perlu ambil pengiraan untuk soalan tersebut. Tidak perlu dimasuk belanja, maksudnya dia masuk sini. Tidak boleh ada belanja susut nilai ataupun hutang ragu dalam pembayaran belanjawan tunai. Kenapa? Sebabnya sebenarnya tiada aliran tunai secara fizikal yang berlaku dalam keadaan sebenar. Maksudnya, belanja susut nilai, bila kita peruntukkan susut nilai untuk aset bukan semasa, sebenarnya tidak ada sebenarnya duit yang mengalir keluar. Itu kita hanya peruntukkan. Kita hanya melihat aset itu berlaku penyusutan dari segi dia punya kecekapan dalam beroperasi, dalam berfungsi. Contohnya macam kenderaan. Tahun pertama masih okey. Tahun kelima sudah banyak kerosakan. Tetapi sebenarnya kerosakan kereta itu ataupun ketidakcekapan kereta itu berfungsi seperti tahun pertama itu tidak berlaku. Kita tidak nampak pengaliran tunai berlaku di situ. Kita cuma melakukan peruntukan. Jadi, dalam belanjawan tunai kita tidak boleh kasih masuk sebab sebenarnya tidak ada aliran tunai pun yang mengalir dalam peruntukan susut nilai aset bukan semasa. Begitu juga dengan peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu ini berlaku apabila kita hanya memperuntukkan berapakah hutang-hutang yang penghutang kita tidak mampu bayar. Jadi kita akan buat peruntukan yang mana kita akan mengiktiraf belanja hutang ragu. Tetapi sebenarnya peruntukan hutang ragu ni kita tidak berlaku duit keluar. Kita cuma mengiktiraf ataupun kita memperuntukkan saja berapa yang kita ragu-ragu kutipan yang kita boleh buat. So, benda ini tidak boleh masuk dalam belanjawan tunai sebab tiada aliran tunai yang keluar sebenarnya yang berlaku secara fizikal. Sekarang kita tengok contoh 5. Ini masih juga menyediakan secara manual lah sebab SPM kertas 2 kamu pun dia masih secara manual, tidak ada secara TMK ataupun secara komputer ya. Kecuali dalam kamu punya kerja kursus memang kena ada yang bertype. Jadi di sini kita ada soalan Daniel dan Susan memulakan perniagaan DS, trading. Pada 1 Ogos 2018. Mereka telah membawa masuk modal tunai di bank sebanyak 50,000 dan kenderaan 6,000. Berikut ialah anggaran penerimaan dan pembayaran bagi 3 bulan pertama perniagaannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perkara yang kamu kena analisis. Kamu kena analisis sama ada itu penerimaan ataupun pembayaran. Barulah kamu boleh buat pengiraannya. Dan kamu diminta menyediakan penyata belanjawan tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Oktober 2018. Kalau 3 bulan berakhir 31 Oktober, maka kamu kena reverse 3 bulan sebelumnya. Oktober, September, Ogos. Maksudnya bermula daripada Ogos, September, Oktober kamu punya belanjawan. Jadi, ini adalah hasil belanjawan yang kamu telah sediakan. Cikgu buat macamnya supaya kita boleh buat nota-nota penulisan. Contoh nampak kan? So kita tengok dulu yang pertama. Modal tunai di bank 50,000 dan kenderaan 60,000. Jadi, kita hanya ambil yang tunai ini je. Yang ini adalah kita punya baki BB.
Manakala kenderaan 6,000 itu bukan tunai ya, itu adalah kenderaan. Cuma dia bagi tahu nilai kenderaan tidak boleh masuk dalam kita punya belanjawan. So cukup potongnya. Kenderaan ni potong. Tidak boleh masuk. Cukup kasih merah dia. Kasih merah, lepas tu juga kasih tebal. Supaya kamu Okey, kenderaan ni jangan kasih masuk ke potong. Kita cuma ambil tunai je. Okey, tunai je yang kita kasih masuk. Okey, so tunai ni sebenarnya apa? Sebenarnya tunai ini adalah kamu punya baki bibi. Ini baki bibi kamu. Baki bibi. Yang nanti masuk dalam format kamu ya. Okey, cikgu tukar dulu colornya supaya kamu nampak. Cepat. Warna merah. Lepas tu kasih bold. Macam dah. Tapi dah nampak pula kan kalau situ. Macam mana ni cikgu letak? Sini lah. Sini ya, baki bibi. Lepas tu cikgu tunjuk dia punya anak panah. Baki bibinya yang mana? Baki bibinya ni. Tu. Cikgu tukar shape-nya jadi merah. Ketebalannya tebal sikit lah sebenarnya. Okey ya. Itu adalah kamu punya baki bibi. Maklumat tu maksudnya itu baki bibi kamu 50,000. Okey. Kemudian belian pada bulan Ogos dianggarkan 7,000 dan meningkat sebanyak 10% pada bulan berikutnya. Okey, ini satu cerita yang memang kita buat sudah kan tadi dalam video yang pertama tu. Kita darab dia 1.1 untuk tahu belian seterusnya. Tetapi ada sini perkataan ni, 40% daripada jualan belian setiap bulan ialah belian kredit yang perlu dijelaskan pada bulan berikutnya. Jadi, di sini ada sedikit pengiraan. Ada 2 kali pengiraan lah. Pertama, kamu kena kira jumlah belian kamu, anggaran belian kamu untuk setiap bulan. Kedua, kamu kena asingkan yang mana satu belian tunai, yang mana satu belian kredit. Okey, yang ni nanti cikgu tunjuk. Kemudian begitu juga dengan jualan. Jualan pun dia ada bagi tahu ada peningkatan 20% bulan berikutnya. So ini satu pengiraan yang pertama. Yang kedua kamu kena buat asingkan. 30% itu adalah jualan kredit dan selebihnya itu adalah jualan tunai. Kena asingkan dua-dua. Jadi kamu ada di situ dua ya. Satu jualan tunai, satu kutipan ABT. Ketiga, bulan September, Daniel dan Susan membeli alatan pejabat bernilai 8,000. Okey, ini tidak masalah. Tidak ada pelarasan. Just letak nanti dekat dalam belanjawan. Kemudian anggaran belanja bulanan. Kamu ada 3 belanja ni. Ini bulanan kan dia cakap. Kalau bulanan maksudnya setiap bulan tu sama. 8,000, 8,000, 8,000. 150, 150, 150 dan 400, 400, 400 lah nanti. Dan kemudian yang terakhir kamu dijangka memperoleh pinjaman 40,000 dengan kadar faedah 6% setahun selama 4 tahun. Dan kamu kena buat bayaran bulanan beserta faedah bermula bulan Oktober nanti. Okey, jadi sebelum kita tengok format ini, okey. Pertama sekali, jangan kamu takut, kamu terus tulis nama perniagaannya, DS Trading dan tajuk belanjawannya adalah belanjawan tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Oktober 2018. Yang ini tajuk ni kamu copy paste je ni perkataan ni. Biasanya benda ni ada dalam soalan, copy paste semua ni tulis, baru kamu garis. Lepas tu masukkan butiran bulan Ogos, September, Oktober sebab dia berakhir Oktober kan. So, 3 bulan berakhir maksudnya kamu kena reverse 3 bulan sebelumnya, iaitu September, Oktober, Ogos. So, letak RM, 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 baru kamu garis, 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 garis. Garis. Biasanya kamu punya kertas kajang ada yang garis melintang kan, so tidak payah garis melintang tu. Satu ni je yang di atas ni. Okay, garis macam tu. Kemudian letak baki bibi. Baki bibi ni untuk bulan Ogos, kenapa tiada? Okay, kamu tengok soalan. Sebabnya dia pada 1 Ogos 2018 dia membawa masuk modal tunai di bank 50,000. Okey. Jadi pada bulan Ogos 1 Ogos kenapa dia tidak masuk? Okey. Sorry ya, ini sebenarnya bukan baki bibi, ini sebenarnya ada modal tambahan. Modal
Okey, modal. Bukan baki bibi ya, sebab ini dia cakap membawa masuk modal, bukannya baki tunai di bank pada 1 Ogos. Ini bukan ayatnya salah. Jadi ini sebenarnya adalah bukan baki, ini adalah modal. Jadi baki bibi kamu bulan Ogos 0, memang tiada. So, kita terus tengok bahagian penerimaan. Tulis penerimaan. Okey, penerimaan ni tiada apa-apa nilai di bawahnya itu. Apa butir-butir penerimaan kita ada? Modal. Okey, modal pada Ogos ada kan tadi 50,000. Yang ini je. Yang kenderaan tidak boleh masukkan, cikgu saya potong. Sebab dia tidak ada tunai sebenarnya, dia cuma bagi tahu nilai kenderaan. Kemudian kita ada jualan tunai. Okey, tadi ada jualan kan? Yang ini ada jualan tunai. Okey, bulan Ogos dianggarkan 7,000. Okey, 7,000. So, kasih masuk. Okey. Jualan tunai. Kenapa bukan jualan tunainya 7,000? Okey ya. Sebabnya kita tengok pengiraan seterusnya ada di cikgu nak kasih masuk pula kan. Sekejap. Okey. Cikgu pause. Okey, ini dia ya. Okey, jualan tunai macam tadi, kalau sebelum ni kan. Soalan sebelum ni dia directly terus declare itu sebagai jualan tunai sebab dalam soalannya dia terus cakap anggaran jualan adalah sekian-sekian dan meningkat sekian-sekian. So itu terus kita anggap sebagai jualan tunai. Tetapi dalam soalan ini dia tidak cakap, dia ada cakap jualan itu memang adalah jualan dan meningkat sebanyak 20%. Tetapi ini ayat ini yang menyebabkan kamu kena buat pengiraan sebanyak 3 kali. Pertama, kamu kena kira berapa jumlah jualannya setiap bulan, baru kamu separate. Jualan tunainya berapa, jualan kreditnya berapa. Okey, jadi ini pengiraannya. Jualan tunai untuk bulan Ogos. Okey, 12,000 darab dengan 70%. Datang dari mana 12,000 ni, kelas? Okey, 12,000 ni adalah ini. Anggaran jualannya 12,000 untuk bulan Ogos. Kita terus darab dengan 70%. Sebabnya dia cakap 30% ini adalah jualan kredit. Okey. Kamu kena tahu. Kalau dia tidak sebut, dia sobat bagi tahu kan 30% ini sama dengan jualan kredit. Secara automatik balance-nya 70% itu merujuk kepada jualan tunai. Macam tu. Dia tidak akan sebut tu satu-satu. Kamu sendiri kena tahu sebab kamu ni level tinggi sudah kan? Okey. Jadi sekarang ni macam mana mau kira? Pertama dia akan separate. Jualan tunainya 12,000. Okey. 12,000 untuk bulan Ogos kan? 12,000 darab dengan 70%. Sebab yang tunainya kan tadi cikgu saya cakap dengan kamu adalah sebanyak 70%. 70%. Manakala ABT-nya pula adalah ABT ni sebenarnya bukan ABT ya. ABT ni sebenarnya adalah dia punya jualan kredit. Okey, jualan kredit ataupun jualan kredit ataupun kutipan ABT-nya. Okey. Okey. So nak nampak kan? Cikgu kasih. Okey, jualan tunai 70%. ABT ni pula dia sudah mention 30%. Okey. Ini cikgu letak di sini lah, bolehkah? Macam ni. Okey, untuk bulan Ogos tiada apa-apa ya. Bulan Ogos untuk jualan tunai 12,000 ambil daripada soalan darab dengan 70%. So, jualan tunai untuk Ogos 8,400. Okey, jadi disebabkan dia ada terma, dia sebut macamnya, termanya adalah dia bagi tempo kredit. Dia sebut termanya ataupun syaratnya sama dengan 1 bulan kredit. 1 bulan kredit ni maksudnya adalah bulan ni hutang, bulan depan kena bayar, wajib. Okay, bulan ni hutang, bulan depan kena bayar. Okay. Ini terma. Kalau dia cakap 1 bulan kredit, sebabnya dalam soalan dia sebut
Iaitu setiap bulan ialah belian kredit yang diprojekkan kepada bulan berikutnya. Ni belian kredit dia punya, jualan kredit, tempoh kreditnya adalah sebulan. Tempoh kreditnya adalah sebulan. Okey. Tempoh kredit. Tempoh kredit. Inilah kamu kena faham kredit. Okey. Jadi 1 bulan kredit ataupun kata pasalnya bulan yang hutang, bulan depan kena bayar. Jadi kalaulah daripada bulan Ogos tu dia punya jualan kan 12,000. Jadi kalau 70% tunai 8,400, maksudnya bakinya itu iaitu 3,600 tu pada bulan Ogos tu dia hutang. Pada bulan Ogos tu dia hutang 3,600. Di sini cikgu letak sama dengan RM, mana sudah itu? RM 3,600 bakinya lah. Okey. Ini bakinya ni dia hutang. Cikgu letak sini Jadi, dia hutang 3,600 kan? Untuk bulan Ogos. Tetapi disebabkan term money, bulan ni dia hutang, bulan depan kena bayar. Maksudnya, ini yang orang hutang ni kita hanya boleh kutip pada bulan berikutnya. Sebab itulah pengiraannya duduk dekat bulan September. Dia cross macam tu. Okey. Kemudian, untuk bulan September, 14,400. Datang daripada mana 14,400 ni? Ini adalah peningkatan sebanyak 12%. Cikgu letak sini peningkatan jualannya. Iaitu sama dengan RM 12,000 darab dengan 1.2. Sama dengan RM 14,000. Okey, ini adalah dia punya apa? Dia punya peningkatan jumlah jualan 14,400. 14,400. Mana kalkulator cikgu? Cepat. Alamak, cikgu sudah tutup pula kalkulator cikgu. Okey So, 14,400 ni sebenarnya adalah dia punya peningkatan. So, daripada jumlah anggaran jualannya untuk September 14,400 ni sebenarnya yang ini ni adalah bukan semuanya secara tunai. Okey, bukan semuanya secara tunai. Tetapi 70% tu adalah jualan yang tunai dan 30% pula adalah secara hutang ini, secara kredit. Yang mana tempoh kreditnya sebulan, yang pada bulan September kalau dia hutang 30% daripada 14,400 ni akan dibayar pada bulan Oktober ataupun kita boleh kutip pada bulan Oktober. So, di sini pengiranya 14,000 darab 30%, 4,300 dia cross. Okey, kita tengok pula untuk bulan seterusnya, bulan Oktober. Okey, datang daripada mana 17,280 ni? Datang daripada RM. 14,400. Kita darab dengan 1.2 baru kita dapat RM 17,280. Macam tu. Yang ini adalah anggaran peningkatannya. Okey, anggaran peningkatan kita punya jualan untuk bulan Oktober kan. Cikgu ajar kamu sebelum video sebelum ni kalau peningkatan kena dalam satu poin berapa peratus. So, bila kamu tahu sudah anggaran jualan kamu pada bulan Oktober 17,280, bukan ini bukanlah jualan tunai sepenuhnya tetapi hanya 70% jualan tunai. So, darab dengan 70%, so itulah yang kamu boleh kutip pada bulan 10. Dan bakinya itu adalah pada bulan November. Tapi kita tidak payah buat November sebab dia mau 3 bulan je kan belanjawan. So, sampai situ je. So, kalau kamu perasan, dia akan jadi cross ya. Pengiraan untuk dia punya tunai. Okey, sekejap cikgu kasih shape-nya kasih tebal. Supaya kamu nampak. Okey, tebal lagi lah. Okey, begitu juga dengan yang ini. Dia cross. Untuk next month disebabkan perkataan tempoh kredit tu. Okey. Okey. Kenapa dia kecil ni? Tadi sebesar lah. Macam tu. Okey, sekarang ni. Bila kamu sudah tahu jualan tunai, ini sebenarnya ABT ni kutipan ABT ya, namanya kutipan ABT supaya kamu tak keliru. Bukan sebenarnya kamu ada orang menghutang dengan kamu. Sebab kalau menghutang mana ada duit masuk kan.
So ini adalah jualan kredit ataupun kutipan yang ABT kita boleh dapat. Untuk Ogos jualan tunai 8,400 je. Okey. Tapi dia punya kutipan ABT tidak dapat kutip bulan tu sebab dia punya tempoh kredit sebulan. So next month baru boleh kutip. So dia terus masuk sini untuk September. Kutipan ABT kita ada 3,600. Kemudian jualan tunai kita untuk September, bila kita kira sudah anggaran jualan dan 70% daripadanya tunai, kita dapat RM10,080. Manakala bakinya 30% itu adalah jualan kredit ataupun kita dapat kutip pada bulan seterusnya, pada bulan Oktober, iaitu RM4,320. Begitu juga dengan jualan tunai pada bulan Oktober, bila kita kira berapakah anggaran jualan tunai kita, iaitu peningkatan sebanyak 20%, kita dapati 17,280, yang mana 70%-nya adalah jualan tunai. Jadi kutipan jualan tunai kita hanya RM12,096. Dan bakinya 30% itu pada bulan November, tapi tidak payah buat ya, sampai situ je. Okey, settle. Settle sudah ini. Okey. Sekarang bolehlah kamu kasih masuk sudah maklumat pergi dalam jualan tunai. So jualan tunai Ogos 8,400, September 10,800, Oktober 12,096. Itulah namanya kebat ya. Ni sebenarnya 8,400, 8,400 Ogos, September 10,800, September 10,800, Oktober 12,096, Oktober 12,096. Ini dapat ni satu markah, 3 markah kamu dapat sini. Kemudian ABT. Ini dia tulis ABT sebab ini adalah kutipan ABT. Kutipan ABT Ogos kosong. Tiada ya. Kutipan ABT sini kosong, tiada. Tapi September ada 3,600. Okey, September 3,600, Oktober 4,320. 4,320. Macam tu. Kemudian ada lagi ke penerimaan lain? Ada. Iaitu kita ada pinjaman. Mana kita ada buat pinjaman ini? Kita ada buat pinjaman pada bulan Oktober sebanyak RM40,000. Bila kita meminjam, duit terus masuk dalam akaun. So kita ada pengaliran duit masuk. So ini je kita ambil kira ya, yang duit masuk. Yang faedah ini akan jadi kita punya belanja nanti. Nanti kita kira ya. So RM40,000 akan masuk. Namanya pinjaman, dia masuk dekat Oktober. So sini kosong-kosong. Okey, tiada dash je. Kemudian kita boleh sudah tambah jumlah penerimaan kita. Ogos tambah RM58,400, September RM13,680, Oktober RM56,416. Okey, inilah tambah, letak dalam ni, buat garisan double sebab dia macam pengimbang lah jumlah-jumlah. Kemudian kita buat pembayaran. Okey, pembayaran kita akan ada. Okey, kita ada belian kan? Di sini, nombor 1 Roman ni. Kita ada belian. Dia punya syarat pun sama juga macam yang jualan tadi. Jadi, sekarang ni sendiri mau alert bahawa dia sudah bagi tahu 40% itu adalah belian kredit. Okey, kita pun tulis sini 40% sama dengan belian kredit. Manakala bakinya sendiri mau tahu, tolak je 100 tolak 40. So 60% itu adalah belian tunai. Macam tu. Jadi ini cikgu kasih ini cikgu kasih naik, cikgu kasih highlight. Cikgu kasih ball lah dia supaya kamu nampak. Ini ball, ini pun ball. Sorry lah, cikgu kena buat rakaman sebabnya besok cikgu kena jaga gate. Cikgu harap kamu tengoklah ni untuk SPM kamu. Okey. Jadi, bila kamu sudah identify itu, kamu pun tengok juga dia punya tempoh kredit. Dia bagi kita tempoh kredit sebulan juga. Ni dia cakap, kalau kita beli kredit bulan ni, so pada bulan berikutnya kita perlu jelaskan. So lebih kurang macam tadi juga, cuma sekarang ni duit kita keluar lah sebab kita membeli. So macam biasa, belian 7,000 ni datang daripada mana? Datang daripada soalan. Sebab dia sudah anggarkan bahawa Ogos ada kita buat belian 7,000 dan meningkat 10%. So darab dengan 1.1 lah nanti ya. Okey. So mau tahu belian tunai, belian Ogos memang 7,000 lah, tidak payah darab dengan 1.2.
1.1. So 7,000. Kita mau tahu belian tunai kita kan, so kita bagi tahu tadi belian tunai kita sebanyak berapa? Belian tunai kita sebanyak 60%. 60% daripada jumlah belian kita pada bulan tu adalah belian tunai. So, mau tahu belian tunai, kamu darablah 7,000 darab 60% dapat 4,200. Yang ini pula, ABT ni sebenarnya bukan ABB ni bukan sebenarnya ABB ya, sebenarnya itu adalah bayaran. Bayaran ataupun belian kredit ataupun sebenarnya dia itu adalah bayaran ABB. Sebanyak berapa peratus? 40%. Okey. Coba sekecil macam tu. Nak cantik pula. Macam ni lah. Okey. Okey yang ini. Cikgu letak sini Okey. Disebabkan kita ada termajuk 1 bulan, yang mana bulan berikutnya kena bayar. So, bulan ni tidak apa-apalah. Sebabnya, bakinya ni, iaitu 40% nanti, ataupun 7,400 ni kita akan bawa kepada next ni. Macam tu. 7,000 darab 40%. Kan dia cakap kita akan bayar bulan berikutnya. So, bayaran ABB kita bulan berikutnya September sebanyak 2,800. Darab dengan 40% bakinya. Okey, sekarang yang ini. 7,700 ni macam mana dapat? Okey, macam mana tu dapat? Adalah kita akan darabkan dia dengan sini cikgu letak. Okey. Ini sebenarnya adalah datang daripada 7,000 darab dengan peningkatan. Jangkaan peningkatan belian kita sebanyak 10%. Dapatlah kamu RM 7,700. Okey. Bila kamu sudah dapat anggaran jumlah belian kamu bulan September, baru kamu kira daripada jumlah belian tu, berapa belian tunai? 60%. So, darab dengan 60%. So, dapat 4,620. Balance-nya sebanyak 40% tu adalah secara kredit, yang mana kita kena bayar bulan berikutnya. Macam tu. Bulan berikutnya. Kita bayar pada bulan berikutnya. Jadi, dia cross macam ni. 7,700 darab dengan 40% tu, dia duduk dekat kolom Oktober ni. So, 3,080 ni adalah bayaran ABB. Duit kita keluar yang dianggarkan bulan Oktober. Atas hutang kita pada bulan September tu. Okey. Manakala yang ini, yang Oktober ni, datang dari mana? 8,470 ni datang daripada peningkatan. Okey, peningkatan bulan yang sebelumnya. 7,700 darab dengan 1.1 kita akan dapat 8,470. 470. So, dapatlah kamu 8,470 ni sebenarnya adalah jumlah anggaran belian kamu bulan Oktober. Tetapi, hanya 60% yang kita dapat, yang kita bayar secara tunai. So, darablah dengan 60%, dapatlah kamu 5,082. Itulah jumlah duit kamu keluar yang kamu beli secara tunai. Manakala bakinya 40% tu tidak payah kira. Sebab dia pada bulan, dia cross untuk bulan September, November pula. So, kita persoalan sampai Oktober je kan. So, sampai situ je lah kira. Tak payah buang masa. Jadi, kamu pun kasih masuklah maklumat-maklumat yang kamu kira tu. Untuk Ogos, belian tunai 4,200. Ni, mana so tadi tu? 4,200. Manakala September, 4,620. Mana tu? 4,620, Oktober RM5,082. RM5,082 Oktober. Manakala untuk bayaran ABB ataupun dia cuma tulis sini ABB je, tapi kamu sendiri mau tahu lah ABB tu sebenarnya bukan kamu menghutang ya, itu katanya kamu bayar kau punya hutang. Untuk bulan Ogos dia adalah kosong ya, sebab bulan sebelumnya kamu tidak ada maklumat. September kamu ada 2,800, yang ini tadi yang kita cross tu. Manakala Oktober kamu ada 3,080. Okey, Oktober 3,080. Okey, kemudian settle. Ini dapatlah 1, 2, 3, 4, 5 markah sudah di situ. Sebab terlampau panjang kan pengiraannya. Okey, sudah settle 1 Roman, 2 Roman settle. Yang V ni kita sudah settle 40,000 ni habis sudah untuk penerimaan. Kita tengok ni, pada bulan September, Daniel membeli alatan pejabat bernilai 8,000, Daniel dan Susan. So, untuk bulan September, dalam kau punya belanjawan nanti, akan ada alatan pejabat punya butiran dan
Ogos kita kasih kosong dan bulan September tu isi 8,000. Duit kita keluar waktu tu. Bulan 9 pun dash, tiada apa-apa. Kita tidak membeli alatan pejabat. Settle. Kemudian ini anggaran belanja bulanan. Belanja bulanan ada 1, 2, 3. 3 ini kamu akan tuliskan dia dalam belanja butiran pembayaran kamu. Gaji, kadar bayaran, belanja yang mana berlaku setiap bulanan kan. So, samalah nilainya 8,000, 8,000, 8,000, 500, 500, 150, 150, 150, 400, 400, 400. Untuk ketiga-tiga item tu sama ya. Untuk setiap bulan. Sebab dia cakap bulanan. So, settle lah ini dia punya nilai tadi. Dan yang terakhir, ada satu lagi duit yang akan keluar iaitu kita akan mula membuat ansuran bayaran bulanan untuk kita punya loan 40,000 tu. Jadi macam mana mau kira? Okey. Untuk bulan Ogos tiada lah. Untuk bulan September tiada juga. Tapi bulan Oktober kita sudah start bayar ansuran faedah, ansuran pinjaman termasuk faedah. Yang mana kamu kena ingat bila kita meminjam, bila kita meminjamkan duit, kita kena ingat ni cikgu punya ayat ni, bila kita meminjam dengan bank, pinjaman kita kena bayar balik pokok plus bunga. Pokok tu dia punya pinjaman lah, pinjaman asal. Ini cikgu campur ansuran pinjamannya akan jadi pokoknya yang 40,000 tu tambah dengan faedahnya iaitu bunga. Jadi sekarang ni macam mana kita mau kira? Kita ambil pokok tu 40,000 kan kita pinjam, kita tambah dengan bunganya. Ni bunga. Ini pokok ni kita ambil 40,000 tambah dengan bunga. Tambah dengan bunganya macam mana mau kira? 40,000 jumlah pinjaman darab dengan 6%. Sebab dalam soalan dia bagi tahu bunga atau faedahnya tu 6%. Jadi 6% darab dengan berapa tahun kau pinjam? 4 tahun. Darab dengan 4 tahun. Jadi bila kamu sudah darab, kamu akan dapat, cikgu tulis macam ni. Sama dengan pokoknya 40,000 tambah dengan bunganya kamu akan dapat, cikgu tekan kalkulator dekat luar dulu ya. 40,000 darab dengan 0.06 darab dengan 4. Di sini kamu dapat 9,600. Okey. Jadi, kalau kamu mau tahu dia punya ansuran pinjaman secara bulanan, kamu kena bahagi dengan pokok campur bunga ni, kamu kena bahagi bulanannya. Tempoh bayaran dalam bulan. Jadi macam mana kamu tahu berapa lama, berapa bulan kamu kena settlekan? Iaitu 48 bulan ni, macam mana kamu tahu? 4 tahun darab dengan 12 bulan. Kan 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 4 darab 12 dapatlah kamu 48. So, jumlah pokok campur bunga adalah 49,600 bahagi dengan 48. So, kamu dapat plus minus dalam ada sen-sen kan? RM, kamu kena bayar bulanan kamu 1,033.33. Yang ini. Ya? Yang itu kamu kena bayar. Coba kasih besar sikit ya. Kasih bol dia. Kasih besar sikit. Supaya kamu nampak. Okey. Yang ini. Ini penting selalu menyelip. Jadi, kamu akan masukkan dalam belanjawan kamu nilai 1033. Tak payah sen-sen. Sen-sen tu kita akan settlekan pada ujung pembayaran kita nanti ya. Supaya senang kamu kira. So, ansuran tu dia start dekat sini je. Bulan Oktober. Sini kosong. Jadi, sudah semua isi kan? Semua sudah settle kan? Soalan ni settle sudah. Ini settle, ni settle. Semua settle. So, kita boleh sudah selesaikan proses belanjawan tu. Kamu tambah semua jumlah perbelanjaan, letak dekat kolom jumlah pembayaran ni.
Begitu juga untuk September, tambah semua dapat sini 23.970. Oktober pun tambah semua ni masuk dekat kolom pembayaran 17.745 nya kawasan ni. Okey, kemudian untuk mencari lebihan atau kurangan, bila kamu sudah buat jumlah pembayaran, kamu buat garis double lah untuk jumlah kan. So, macam mana nak tahu dia punya lebihan? Jumlah penerimaan 58.400 tolak dengan 12.750, dapatlah kamu lebihan 45.650 di sini. Jadi, memandangkan kamu kena mau cari baki HB, memandangkan baki BB-nya tiada. So, ini anggaplah kosong, kamu tambah dengan lebihan, kamu dapat lebihan, nilai lebihan tu balik 45.650. Baki HB ni kau bawa pergi atas menjadi baki BB bulan seterusnya, September. Kemudian begitu juga untuk mencari lebihan bulan September, 13.680 tolak dengan 23.970. Kamu dapat negatifkan dalam kurungan, letak dalam kurungan. Maksudnya jumlah pembayaran kamu tu lagi banyak daripada jumlah penerimaan. So, kamu berlaku kurangan. Jadi di sini apa yang kamu akan dapat untuk baki HB kamu, jumlah baki BB di atas September ni kamu terpaksa tolak sebab dia negatif kan. So, baki HB kamu akan berkurang lah. Jadi 35.360. So, nilai ni kamu bawa naik menjadi baki BB Oktober. So, dari sini Oktober ni, okay, selesaikan dahulu untuk lebihan atau kurangan Oktober ni. Jumlah penerimaan 56.416 tolak dengan 17.745 ringgit. Kamu dapat lebihan 38.671. Kemudian mau cari baki HB-nya ni, baki BB Oktober ni kamu tambah dengan lebihan sebab kamu dapat positif kan. So kamu dapatlah akhirnya baki HB 74.031 ringgit. Okey, settle. Sampai di situ sajalah pengiraan. Yang paling penting kamu kena alert macam mana mau cari 1 ni, 2 ni, 3 ni, 4 ni, 5 ni. Okey, semuanya cikgu catat dekat sini ya. Okey. Okey, untuk penyediaan belanjawan tunai menggunakan TMK, kita akan menggunakan lembaran hamparan elektronik LHE ataupun Microsoft Excel. Cikgu kasih tunjuk kamu sikitlah Microsoft Excel dan juga ataupun kamu boleh gunakan telefon pintar sama ada kamu guna Android ke ataupun Apple. Kamu bolehlah menggunakan apps aplikasi dekat dalam telefon kamu. Sebab kalau kerja kursus kan sekarang banyak cabaran, tiada laptop semua. Tahun lalu cikgu gunakan handphone je, siap juga. Settle, tiada masalah pun. So untuk Excel ni rupanya macam ni. Excel tu cikgu kasih tunjuk kat kamu. Excel ni macam ni mana tu? Ni Excel. Hamparan elektronik. Kejap kita tunggu dia keluar. Cikgu kasih tengok kamu sikit ya, sekejap. Okey. Okey, dekat Excel ini kalau kamu ada laptop lah. Ini penting lah sebab ini ada TP6, tapi kalau kamu buat kerja kursus otomatik kalau kamu buatlah kamu terus dapatlah. Tapi cikgu bagi terus kamu contoh ya, contoh mana ya? Kita pula browser. Cikgu browser. Kamu punya senior punya lah. Senior kamu punya apa tu? Coba cari kalau ada belanjawan. Coba cari kalau ada belanjawan saja ada. Tiada. Sini. Tiada juga. Tak tahu lah di mana. Malas juga mau. Tiada ni. Apa? Okey, sekarang ini cikgu mau tunjukkan kamu macam mana kita mau buat dia guna Excel. First, macam biasa tulis kamu punya nama company, baru kamu masukkan butiran. Lepas tu kamu ada RM, August, September, Oktober. Sorry lah sebab lambat buku teks tu masuk pa.
Jadi ini kamu kasih jarak sedikit. Oke kan, kasih jarak sedikit. Jangan kasih moch ini. Kasih moch. Kasih jarak dia sedikit kan. Ini kamu kasih center dia ke sini. Center. Oke. Ini pun sama center kan, dia kasih moch. Oke, sekarang nih kamu pun tulis butiran. Kamu nampakkah? Coba kasih besar. Ini guna Excel. Oke, kita akan masukkan butiran yang pertama ialah baki bibi. Baki bibi, lepas tu di sini baru masuk penerimaan. Oke, penerimaan kamu ada tadi apa tu? Modal, jualan tunai, akaun belum terima, lepas tu kamu ada pinjaman. Lepas tu baru kamu ada jumlah penerimaan. Lepas tu baru kamu bagi bibi kosong, penerimaan ni kita kasih bold dia. Okey, sebabnya dia tidak ada nilai modal. Okey, modal tadi kita ada 50,000. Kemudian kamu ada 8,400 jualan tunai, ABT, pinjaman tak ada. Okey, kemudian untuk September kamu tidak ada modal, tapi kamu ada belian tunai 10,080 ringgit dan kutipan ABT 3,600. Manakala untuk Oktober kamu ada modal tak ada jugalah. Kamu ada jualan tunai 12,090,096, kemudian kamu ada kutipan ABT 4320, kemudian kamu ada loan pinjaman 20,000. Okey, ini cikgu kasih mana ni? Okey, cikgu kasih up and down. Oh, sorry. Ini cikgu kasih garis ya dekat up-nya. Okey. So macam mana kita mau jumlahkan penerimaannya ni? Kalau kamu guna Excel, senang je, kamu tarik macam tu, highlight kan dia sampai pi kawasan ni, dekat kawasan bergaris ni, kita akan formula, kita akan pilih auto sum. Dia terus automatic. Begitu juga yang ni, kita auto sum. Tekan auto sum. Ini pun kamu tekan auto sum. Terus kamu dapat jumlah penerimaannya. Okey, yang ini cikgu kasih, cikgu tak kasih highlight dia. Okey. Okey, lepas tu di sini adalah dia punya pembayaran. Okey. Pembayaran. Okey, pembayaran kamu ada yang pertama belian tunai, lepas tu kamu ada akaun belum bayar, lepas tu kamu ada alatan pejabat, lepas tu kamu ada gaji, kamu ada kadar bayaran, kamu ada belanja kamu ada ansuran pinjaman. Baru kamu ada jumlah pembayaran. Baru kamu ada lebihan / kurangan. Baru kamu boleh buat baki HB. Okey, sekarang kita isi inilah ya. Cikgu highlight dulu. Ini dia punya tajuk je. Ini dia punya tajuk juga. Ini benda-benda penting kita highlight dia jadi hitam supaya kamu nampak. So, belian tunai kamu akan dapat 4,200. Ini tiada, alatan pejabat tiada. Kamu ada gaji 8,000. Lepas tu 150. Sini 400. Okey, yang ini kamu boleh copy paste je sebab ni sama je. Ini pun sama. Okey, di sini belian tunai kamu 4,620 untuk bulan Oktober 5,082 dan bayaran ABB kamu bulan ni September ada, Oktober pun ada 3,080 dan alatan pejabat kamu ada beli pada bulan September 8,000. Manakala ansuran pun kamu ada buat ansuran pinjaman
Ansuran pinjaman kamu sepatutnya berapa tadi? 1033. Dalam buku teks tu ada yang salah. Kamu sebetul. Okey, so ini kawasan ni kita kasih garis atas, garis bawah. Okey. Begitu juga dengan sini. Kamu kena buat garisan bawahnya. Okey, ini pun kamu buat garisan bawahnya. Yang ini, coba kalau boleh-boleh kau buat double line. Macam tu. Yang penerimaan tu pun kamu buat double line sampai tu jumlah. Jadi macam cikgu ajar tadi, ini kamu tarik, kamu cari jumlahnya. Kita guna formula AutoSum. AutoSum ni jumlahkan semua. Ini kita jumlah AutoSum. Ini pun kita AutoSum. Lepas tu kita mau tahu lebihan kurangan sini, kita guna formulanya macam mana. Kamu letak sama dengan dalam kurungan. Okey. Kamu mau tolak kan? Yang itu amount di sini, lepas tu kamu masih masuk operasi tolak dengan amount di sini. Baru kamu tutup kurungan. Terus kamu dapat jawapannya. Tak payah tekan calculator. Sama juga yang ini, kita ambil ni, kita tolak dengan kolom yang ini, kotak yang ini, tutup kurungan, dapat negatif. Begitu juga dengan yang ini, ambil nilai klik situ, tekan tolak, tekan kolom tu, sama dengan. Okey, sekarang ni kita mau cari nilai baki HB. Okey, mau cari nilai baki HB, coba sekecil lah. Oh, kecil sangat. Nanti kamu tak nampak. Okey, mau cari nilai baki HB yang di sini kan. Nilai di sini kita akan tambah dengan, okey, kita tulis ni. Nilai di sini kosong kan. So, kita plus dengan nilai lebihan. Tutup kurungan. Kamu dapat balik nilai situ. Sama juga di sini, buka kurungan. Okey, sorry, nilai di sini tadi kamu kena plus dengan nilai dalam sini. Kamu akan dapat negatif. Tapi sepatutnya baki BB ini sama dengan dalam kurungan yang ini. Tutup kurungan. Dia mesti dapat. Ini pun sama. Dalam kurungan, kita ambil yang ini. Nilai di sini kita ambil daripada sini. Tutup kurungan. Baru dia naik pergi atas. Dan yang terakhir, kita mau cari baki HB bulan Oktober. Ambil nilai di sini, tambah dengan nilai lebihan kurungan. Terus otomatik dia dapat. Tapi kenapa tidak sama? Pelik kalau cikgu. 11745 di sini 38 sih 35 360 540. Pelik. Okey, so ini jangan lupa kamu kena garis dia. Okey, yang ini pun kena garis macam tu. Ini kena garis supaya kita nampak dia punya beza. Dia punya kurungan. Dalam real exam pun kamu kena garis supaya dia nampak apa yang kamu asingkan. Okey, settle. So, ini macam biasa kalau guna Excel kena center kan. Okey, habis. Itu saja ya. Itulah cara buat guna Excel. Kalau guna handphone, nanti kalau guna kerja khusus juga akan buat benda ni siap-siap. Tinggal kamu tukar nilai dan apa-apa lah yang berkaitan dengan kerja khusus kita untuk tahun ini. Jadi, so panjang sangat video yang kedua ni. Cikgu harap kamu tengok betul-betul, terutamanya yang melibatkan pengiraan ini. Pengiraan ini sangat-sangat penting. Ini satu-satu markah ni. Okay, so cikgu akan share nota ni. With that, thank you all. Dan cikgu harap kamu belajar bagus-bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.